Hello, hi and welcome back to my YouTube channel. For those yang baru dalam channel ni, korang jangan lupa tekan button like and subscribe. And I just nak remind you guys, macam biasa, kalau korang nak share story dengan I, korang just DM je I dekat Instagram. Link dekat description box dekat bawah. Okay guys, without wasting any time, let's roll the intro. So guys, untuk video kali ni, I akan share dekat korang 3 kisah seram. So kita akan start dulu dengan kisah yang pertama. So kisah yang pertama ni sebenarnya dikongsikan oleh Kamarina yang berasal daripada Kota Baru Kelantan. Dan sebenarnya Kamarina ni adalah seorang student yang menuntut dekat UPSI Perak. So kejadian ni berlaku waktu Kamarina ni dia nak naik bas daripada Kelantan nak ke Perak. Waktu tu dia kata dia naik bas around pukul 11 malam macam tu, dan sampai pukul 12.30 dia dah sampai dekat Jalan Gerik. So korang tahu kan Jalan Gerik ni dia banyak sangat kisah-kisah seram yang kalau korang pernah dengar lah. Tapi kalau I tak pernah share lagi kisah-kisah pasal Jalan Gerik tu, maybe I can share after video ni ke, tapi maybe I akan share lah. Kalau korang nak, korang boleh komen dekat bawah. Okay. So berbalik kepada cerita tadi. Okay. Waktu tu Kamarina kata dia tak boleh nak tidur tau waktu malam tu. Time tu dah 12.30 macam tu, tapi dia tak boleh nak tidur. So dia bosan dalam bas, dia buka handphone dia and then dia dengar satu kisah seram dekat saluran YouTube ni, tapi tak ingat YouTube apa. So waktu tu sambil dia tengah dengar cerita tu daripada handphone dia, sambil-sambil tu dia just tengok je luar tingkap bas tu. Waktu bas tu tengah menghubungkan antara jalan Jelly dengan Gerik, waktu bas tu tengah jalan, tiba-tiba dekat belah kiri Kamarina ni dia nampak ada satu stesen bas yang macam dah usang tau. Kiranya bukan stesen bas lah, dia tempat menunggu bas. Macam tu. So waktu tu bila dia tengok je dekat tempat untuk tunggu bas, which is bus stop tu, dia macam nampak ada sama-sama daripada cahaya lampu bas tu. Tapi disebabkan time tu bas pun tak bergerak dalam keadaan yang sangat laju, sebab kawasan tu dia macam gelap kan. So dia tak nak lah bergerak macam laju sangat untuk keselamatan penumpang tu juga. Waktu tu Kamarina ni dia nampak dekat tempat bus stop tu ada macam sepanduk macam tu lah, yang macam tergantung dalam keadaan yang agak kotor macam tu. Tapi disebabkan cahaya lampu tu sama-sama, so dia nak pastikan juga sebenarnya apa yang ada dekat bus stop tu. So waktu bus tu dah lalu dah betul-betul depan bus stop tu, dia macam toleh ke belakang sikit Kamarina ni untuk dia pastikan, dia make sure juga apa sebenarnya yang dia nampak tu. Sebabnya bila dia tengok betul-betul, sebenarnya itu bukan sepanduk tau guys. Nampak macam ada seorang perempuan yang rambut dia panjang sedang duduk dekat bus stop tu. Tapi dia nampak dalam keadaan sama-sama macam tu disebabkan belakang bus stop tu ada kawasan hutan yang agak tebal. So selalunya kita akan tahu orang tu tinggi ke rendah ke bila tengok position dia duduk tau. Waktu tu si Kamarina ni perhatikan je sampailah dia tak nampak dah bus stop tu, sebab bus tu dah bergerak ke depan. So waktu je si Kamarina ni nak toleh ke depan sebab dia tak nampak dah bus stop tu, tiba-tiba guys tayar bus tu meletup. Time tu si Kamarina kata satu bas tu terjaga, memang riuh gila keadaan penumpang dalam bas tu, macam keadaan tak terkawal dah, sebab ialah tengah tidur tiba-tiba bunyi meletup. So diorang nampak macam terkejut kan. So waktu tu Kamarina pun dalam keadaan yang sangat-sangat macam tak tahu nak cakap takut ke, dia terkedu ke. And then pemandu bas dengan pembantu dia pergi turun bas untuk macam tukar tayar apa semua. Waktu tu Kamarina kata disebabkan dia duduk bahagian atas, dan bahagian atas tu memang tak ramai sangat penumpang, so dia ambil macam dia fikir untuk call boyfriend dia. Waktu tu dia call boyfriend dia dalam sejam macam tu, just untuk hilangkan perasaan takut dia je. And then lepas dia rasa dah macam okey apa semua, suasana pun dah
dah terkawal, and then barulah dia sambung balik guys dengan kisah seram daripada saluran YouTube tu. So kiranya kat sini nampak yang si Kamarina ni hati dia kental jugalah. Mula-mula tu nampak cuak, tapi bila dah habis hujung-hujung tu dia dah rasa macam okey balik. So kisah yang kedua ni pula dikongsikan oleh Khairul yang berasal daripada Kajang, tapi kejadian ni guys dia berlaku dalam mimpi Khairul ni. Okay. So nak dijadikan cerita, Khairul ni belajar dekat Penang dan dia ni stay dekat rumah sewa dengan kawan-kawan dia. Okay. So waktu habis je daripada kelas petang around pukul 5, pukul 6 macam tu, Khairul balik je dekat rumah sewa. Dia mengantuk guys, dia mengantuk sangat-sangat time tu. Tapi orang kata kalau tidur lepas asar ni tak elok kan, tapi disebabkan Khairul ni dah tak tahan sangat dia punya mengantuk tu, so dia pun tertidur lah dekat atas sofa dekat depan ruang tamu rumah dia tu. Okay. So waktu dia tengah tidur tu, si Khairul ni dia mimpi ada satu ular hitam masuk dekat dalam rumah dia, which is bukan rumah sewa dia tu tapi rumah family dia yang dekat Kajang tu. Seakan-akan ular tu nak patuk diorang satu family ni tau. Tapi disebabkan dia tengok dia macam sebagai abang lah dalam mimpi tu, dia pun suruh adik-adik dia kat belakang dia. So mak ayah dia semua kat belakang dia, just dia je kat depan. So dia nak menghalang lah ular tu dari patuk family dia, tapi terkena pula dekat Khairul ni, which is dekat jari tengah dia. Okay. Waktu tu Khairul kata dalam keadaan yang mimpi tu pun dia terasa macam sakit tau. And time tu dia terus terkejut. Bila dia terkejut, dia terjaga daripada position dia yang tengah tidur tu, dia terus terduduk, and then dia terus gosok jari-jari tengah dia ni. Dia gosok-gosok sebab sakit sangat time tu kan. And then dia terfikir macam mana sakit tu hanya dalam mimpi, tapi even dia terjaga daripada mimpi tu pun jari tengah dia tu still rasa sakit, sama macam sakit yang dia rasa dekat dalam mimpi dia tu. Lepas daripada kejadian yang dia mimpi waktu lepas asar tu, selepas daripada benda tu guys, si Khairul ni dia kerap sangat sakit belakang tau, macam sakit pinggang, sakit macam tulang belakang macam tu. Sampaikan kalau dia nak sujud, dia nak rukuk dalam solat pun dia rasa sakit sangat-sangat, sampai ada satu tahap ni dia boleh menangis. So dia macam pelik je. Start daripada kejadian tu badan dia macam tak sedap lah, macam tak macam biasa kan. So dia pun macam pelik, and then dia ada seorang kawan ni tahu yang tahulah pasal ruqyah apa semua ni. So dia pun minta lah tolong dengan kawan dia tu. So waktu kawan dia tu pergi tengok keadaan si Khairul ni, kawan dia ruqyah sikit-sikit macam tu, and then kawan dia tu cakap dekat hujung kaki Khairul ni ada satu tompok kecil yang berwarna hitam. So dia suggest dekat Khairul tu untuk pergi berubat dengan ustaz yang lebih mahir, sebab dia rasa dia tak boleh nak tolong Khairul sebab kawan dia ni dia semacam tak adalah terlalu dalam ilmu dia. Dia just macam boleh tengok keadaan macam tu je. So disebabkan itulah Khairul ni dia terpaksa pergi jumpa ustaz untuk elokkan balik keadaan dia tu. Tapi awal-awal tu dia kata dia memang tak pergi jumpa mana-mana ustaz pun sebab dia sibuk nak pergi kelas, and then time tu dia kata macam badan dia memang tak larat. Bila nak jumpa ustaz dia badan dia rasa macam macam orang kata lenguh-lenguh macam tu. Lepas je daripada kejadian yang kawan dia tolong tengokkan keadaan si Khairul ni, sebulan lepas tu guys, kiranya dalam keadaan sebulan sebelum tu, dia kata memang keadaan dia jadi macam lemah sangat-sangat. So after sebulan tu, si Khairul ni bermimpi lagi sekali pasal ular tu, tapi mimpi ni dia lain sikit. Dia mimpi ular tu masuk lagi dalam rumah family dia, and then diorang satu family ni, ibu dia, ayah dia, abang-abang dia semua, adik dia pun ada, terus lari dekat tingkat atas, and then diorang panjat dekat atas katil. Tapi Khairul nampak ular tu keep kejar diorang guys sampai naik atas. Tapi Khairul tak tahu macam mana, tiba-tiba dekat dalam mimpi tu, dekat tangan Khairul ni ada sebilah parang. So bila ular tu nak patuk salah seorang daripada family Khairul ni terus macam dibas parang tu dekat ular tu, and then ular tu dia terbelah dua. Tapi keadaan ular tu dia tak mati, tapi dia boleh keluar daripada rumah Khairul tu dalam keadaan badan dia terbelah dua. Waktu tu start daripada mimpi tu, keesokan hari tu Khairul kata keadaan dia dah jadi macam biasa. Dia tak rasa sakit badan, nak solat pun senang. So dia teringat lah kan, ada seorang ustaz ni cakap dalam mimpi pun kita boleh terkena sihir, dan dalam mimpi juga kita boleh
macam orang kata buang sihir tu. Orang yang nak sihirkan kita tu, kita boleh matikan dia. Waktu tu Khairul tu macam tertanya-tanya lah kan, adakah ada orang yang nak sihir dia? Sebabnya guys, sebenarnya family Khairul ni, which is ibu dia, memang pernah disihir, ataupun sampai sekarang pun ibu si Khairul ni disihir oleh saudara dia orang sendiri. Tapi sihir yang terkena dekat ibu si Khairul ni lebih dahsyat guys. So maybe dalam mimpi tu Khairul dah matikan sihir orang yang nak hantar dekat dia tu. Tapi dia kata kalau ada kelapangan, dia akan cerita pula pasal ibu dia yang terkena sihir daripada family, dalam kalangan family dia orang sendiri. So sebenarnya nak cakap lah dekat sini kan, sebenarnya orang yang terdekat dengan kita pun boleh hantar benda yang bukan-bukan. Sebab tu lah orang kata yang paling dekat lah yang paling bahaya. So, kisah yang terakhir untuk video kali ni berkaitan dengan hospital ripas. Kalau korang nak tahu hospital ripas tu kat mana, korang google sendiri, okey? So, kisah ni dikongsikan oleh Izam yang berasal daripada Brunei Darussalam. So, korang tahu dah kan hospital tu dekat mana? So, kejadian ni berlaku waktu Izam ni dilahirkan. Okay. So Izam ni sebenarnya dilahirkan dekat hospital ripas tu, dan selepas je kelahiran Izam tu, waktu maghrib je guys, Izam ni dia keep on nangis tau. Dia selalu menangis sampai tak berhenti-henti waktu maghrib je. Waktu lain tu okey, tapi waktu maghrib si Izam ni dia mesti akan menangis, dan menangis tu non-stop. Okay. Sampaikan mak ayah dia ni nak cari ustaz sebab nak tengokkan keadaan Izam ni. Yelah, biasalah baby pula baru lahir tiba-tiba jadi macam tu kan. So mak bapak dia memang akan risau lah. Okay. So nak dijadikan cerita lah, sebenarnya mak Izam ni cakap yang tempat yang Izam ni dilahirkan, which is Wat Bersalin tu, pernah ada satu kejadian di mana seorang ibu tu dia melahirkan anak dan dia meninggal dunia. Okay. Dan salah satu cerita yang terjadi dekat ayah Izam ni pula, waktu tu solat subuh, ayah Izam ni dia solat subuh dekat hospital ripas, dekat surau dekat bahagian bawah lah kan. Okay. Waktu tu ayah dia kata hanya ayah dia seorang diri je dekat dalam surau tu waktu subuh. Ayah Izam ni dah habis dah solat subuh. Waktu dalam keadaan dia nak wirid tu, ayah dia ni sebenarnya solat dekat bahagian belakang tau, dekat dengan tempat ambil wuduk. So waktu ayah dia nak wirid tu, ayah dia terdengar dekat tempat bahagian wuduk tu ada orang tengah ambil wuduk, kiranya dengan air pilih pasang. Okay. So waktu tu ayah dia fikir macam, oh maybe ada jemaah lain lah tengah ambil wuduk and dia nak solat situ juga. And tak sampai beberapa saat guys, tiba-tiba pipe tu tertutup. So kira macam takkanlah sekejap sangat dia ambil wuduk kan. Okay. So waktu tu ayah dia fikir, oh maybe ada orang lah yang akan datang sebelah dia ke untuk solat sekali apa semua. And then dia dengar tapak kaki macam menuju dekat dia. Tapi guys, bila ayah dia pandang je dekat belakang, ayah dia kata memang tak ada seorang pun jemaah dekat dalam surau tu. Ini ayah dia keluar daripada surau, korang nak tahu tak, memang tak ada orang langsung. Kiranya dekat area tu hanya ayah dia seorang je. So maybe lah guys, hospital ripas ni dia ada kisah dia yang tersendiri. Tapi sebenarnya kebanyakan hospital memang akan adalah benda-benda macam ni kan. Sebab yelah, ada tempat macam mayat, ada tempat orang bersalin, pun tempat orang meninggal pun dekat situ kan. So maybe banyak lah benda-benda macam tu. So sebenarnya dekat setiap hospital akan ada kisah dia yang tersendiri. Okay. So tu je lah kisah kita untuk video kali ni, which is 3 cerita macam biasa guys. Selalunya I akan share 2 cerita ataupun 1 cerita macam tu kan. Tapi sejak-sejaknya I rajin sikit lah untuk share dekat korang 3 kisah. So I rasa tu je video kita untuk kali ni. Mana-mana yang belum tekan button like and subscribe, korang boleh tekan sekarang. Dan jangan lupa juga tekan bell notification supaya korang tak terlepas dengan video-video yang akan datang. Stay tuned on my next video. Bye.